Hai semua, kita akan belajar Matematik Tingkatan 5 KSSM Bab 7 Sukatan Serakan Tata Terkumpul. Standard kandungan 7.1 Serakan. Standard pembelajaran 7.1.1 Membina histogram dan poligon kegerapan bagi suatu set data terkumpul. Hari ini kita akan mula dari satu aktiviti Find the Match tentang jenis perwakilan data. Let's start. Go. Okey, ini adalah graf jenis carta palang. Teruskan, ini merupakan poligon kegerapan. Seterusnya, ini merupakan plot patan dan daun. Ini merupakan graf garis. Dan ini adalah histogram. Dia nampak macam carta palang tetapi dia adalah rapat. Kita fahamkan ini adalah plot titik. Dan akhir sekali, yang ini adalah dalam bentuk bulatan yang merupakan carta pie. Mari kita lihat aktiviti yang kedua, mengenal pasti had bawah dan atas, titik tengah, sempadan atas dan bawah. Let's start. Okey, apakah data yang terbesar? Kita boleh lihat daripada jadual ini 15. Okey. Apakah data yang terkecil? Okey, sangat senang. 1. Apakah saiz selang kelas? Kita boleh menggunakan jari untuk mengira 1 sampai 5. 1, 2, 3, 4, 5. 5 jawapannya. Next. 1, 16, 11 ini merupakan had bawah. Okay. Next. 5, 10, 15 ini kita namakan sebagai had atas. Titik tengah bagi 6 sampai 10. Okay. Bagi selang kelas ini kita boleh buat menggunakan 6 campur 10, 16 dibahagi dengan 2, iaitu sama dengan 8. Okay, sempadan atas itu adalah 5.5, 10.5, 15.5. Okay. Sempadan bawah di sini adalah 0.5, 5.5 dan 10.5. Okay, tahniah. Okay, cikgu akan letakkan link ini di bawah description. Anda boleh cuba semasa buat ulang kaji. Okey, daripada aktiviti yang kedua itu kita boleh fahamkan bahawa yang pertama, had bawah ini adalah nilai terkecil dalam setiap selang kelas. Kalau kita lihat dekat sini ada 3 selang kelas. Setiap selang kelas itu ada satu nombor yang terkecil, iaitu 1, 6 dan 11. Apa itu had atas? So, had atas itu adalah nilai yang terbesar dalam setiap selang kelas, iaitu 5, 10 dan 15. Bagaimana dengan titik tengah? Okey, kita nak carikan titik tengah, kita perlu gunakan had bawah campur dengan had atas, kemudian dibahagi dengan 2. 6 bahagi 2, 3. 16 bahagi 2, 8. 26 bahagi 2, 13. Okey, teruskan. Sempadan bawah kita akan gunakan had atas kelas sebelumnya dengan had bawah kelas itu. Maksudnya apa? Maksudnya 1 dengan 0. 0 dengan 1, antaranya 0.5. 5 dengan 6, 5.5. 10 dan 11, 10.5. Bagaimana dengan sempadan atas? Kita perlu gunakan yang 5 dengan 6, 5.5. Di antara 10 dengan 11, 10.5. Di antara 15 dengan 16, 15.5. Okey, teruskan kita lihat contoh 1. Okey, set data di sebelah ini menunjukkan tinggi kepada sentimeter yang terhampir bagi sekumpulan murid tingkatan 5. Okey, sini ada data dan kita boleh nampak soalan A, tentukan selang kelas yang sesuai. Apakah saiz kelas itu? Okey, supaya bilangan kelas menjadi 6. Jadi, kalau kita nak mencarikan saiz kelas itu, kita gunakan rumus ini. Nilai terbesar. Okey, carikan nilai terbesar. 173.
tolak dengan nilai yang terkecil. Apakah nilai yang terkecil dekat sini? 145. Kemudian kita bahagikan dengan bilangan kelas iaitu 6. Kita akan dapat di sini jawapannya 4.7 iaitu berhampiran dengan 5. Maka kalau kita nak tuliskan selang kelas, kita akan tuliskan 145 sehingga 149. Okey, di mana di sini kita boleh nampak ada 6 selang kelas seperti yang diminta oleh soalan, dan kita akan setiap selang kelas itu mempunyai saiznya 5, iaitu kita boleh kira menggunakan jari 145, 146, 147, 148 dan 149. Ada 5 dekat sini. Okey, dan kita akan isikan setiap ini sehingga 174. Okey, daripada soalan B, bina jadual kekerapan berdasarkan maklumat tadi. Seterusnya, lengkapkan jadual kekerapan tersebut dengan had bawah, had atas, titik tengah, sempadan bawah dan sempadan atas. So, kita sudah tahu ini adalah 145 sehingga kita isikan 100 sampai 174. Okay, kita akan kirakan kekerapan berdasarkan data asal ini. Kita akan cuba kirakan menggunakan cara gundalang. Okay, dapatkan 2, 3, 6, 5, 3 dan 1. Okey, kemudian kita isikan had bawah. Ini adalah had bawah. Okey, ini adalah had atas. Titik tengah adalah ditambahkan 145 dengan 149 bahagi dengan 2. Isikan semua dan cuba carikan sempadan bawah 144.5. Okey, ini adalah 149.5. Okey, kita boleh nampak patterns dia kan. Okay, kita akan nampak patterns itu dan cuba semak semasa kita senaraikan semua. Sempadan atas 149.5, 154.5, kita boleh nampak patterns dia juga. Okay, semasa kita senaraikan, kita mesti selalunya alert dengan jawapan kita. Sekarang kita akan lihat contoh yang kedua. Pada masa yang sama, kita faham konsep kekerapan longgokan. Okay, bina satu jadual kekerapan longgokan daripada jadual kekerapan yang diberikan. Okey, apakah itu kekerapan longgokan? Okay, kita tengok definisinya. Okay, kekerapan longgokan bagi sesuatu selang kelas ialah hasil tambah kekerapan bagi suatu selang kelas itu kita akan campurkan dengan jumlah kekerapan kelas-kelas sebelumnya. Okay, maksudnya di sini, kalau kita senaraikan kelas ini, kita akan nampak kekerapan dekat sini. Ini kita tuliskan kekerapan longgokan. Okay, kita nak carikan nilai kekerapan longgokan untuk setiap berikut dengan cara 4. Kita memang akan tuliskan 4 untuk kelas yang pertama. Kelas yang seterusnya kita perlu campurkan ya dengan 5 ini kita perlu campurkan dengan jumlah kekerapan kelas-kelas sebelumnya, iaitu campur dengan 4. Dapat 9. Kemudian kita akan campur untuk kelas yang ketiga, kita akan gunakan 8 dicampurkan dengan 9. Seperti yang diberitahu dekat sini. Kekerapan itu kita perlu campurkan dengan kekerapan kelas-kelas sebelumnya. Okay, so 8 campur 9 dapat 17. 7 campur 17 dapat 24. 3 campur 24 dapat 27. Okay, sebelum kita pergi ke lebih jauh, mari kita fahamkan konsep data selanjar dengan data discrete. Kita kena buat perbandingan. Okay, mari kita lihat di sini apakah itu data selanjar dan data discrete. Okay, untuk data selanjar kita akan fahamkan ia sebagai dia mesti dilakukan melalui proses pengukuran. Okay, untuk data discrete kita akan buat melalui proses pengiraan. Okey. Dan untuk data selanjar kita biasanya akan terdiri daripada nombor-nombor dengan perpuluhan. Di mana data discrete itu melibatkan nombor integer atau nombor bulat. Okey, kita ada beberapa contoh dekat sini. Mari kita cuba classify dengan betul-betul. Yang pertama, misalnya bilangan murid kelab matematik itu adalah data discrete. Masar yang diambil itu adalah data selanjar. Ketinggian murid itu adalah data selanjar. Okey?
Suhu bilik adalah data selanjar. Okey, untuk bilangan anak dalam satu keluarga itu data diskrit dan bilangan hari hujan itu adalah data diskrit. Okey, tahniah dan kita sudah dapat memahami konsep data selanjar dan data diskrit. Cikgu akan letakkan link di dalam description, anda boleh cuba untuk buat ulang kaji. Sekarang kita akan lihat dua contoh dalam buku teks. Contoh yang ketiga, jadual kekerapan. So ini merupakan satu jadual kekerapan di mana kita boleh nampak ada selang kelas dengan kekerapan. Okey, dan kita diminta wakilkan jadual data ini dengan histogram. Kita perlu lukiskan graf histogram dan satu adalah graf poligon kekerapan. Okey, pertama sekali kita perlu bentukkan jadual dengan senaraikan semua nilai yang diperlukan. Okey, kita akan salingkan laju ini dengan selang kelas. Ini adalah mewakili kekerapan. Okey, carikan titik tengah. Okey, titik tengah adalah 70 tambah 79 dibahagi dengan 2, 74.5. Dan kita perlu senaraikan sempadan bawah dan sempadan atas. Okey, sempadan bawah di sini adalah 69.5 dan sempadan atas 79.5. Dan kita buatkan senaraikan setiap nilai dengan ikut pattern ya. Dan kita akan cuba lukiskan graf menggunakan skala yang diberikan. Okey, kita akan lukiskan histogram. Okey, histogram ini pastikan adalah rapat. Okey, di antara palan dengan palan mesti rapat. Dan kita di sini menggunakan sempadan untuk mewakili nilai-nilai pada paksi X dan bilangan kereta ini merujuk kepada kekerapan. Kemudian kita akan lukiskan daripada histogram, kita akan lukiskan poligon kekerapan di mana kita akan fokus kepada titik tengah. Okey, tambah satu kelas di paling depan dan satu kelas di paling hujung seperti ini. Okey, kita akan gariskan setiap titik tengah itu untuk mendapatkan poligon kekerapan. Okay, kita lihat contoh keempat. So, seperti ini adalah jadual kekerapan seperti soalan tadi. Yang ini kita boleh nampak selang kelas, ada 5 selang kelas dengan kekerapan. Okay, kita hanya perlu wakilkan data ini dengan poligon kekerapan. Kita tak payah lukiskan histogram di sini. Jadi kita akan buat satu jadual dan jadual itu adalah fokus kepada kita adalah titik tengah. Okey, jadi kita akan menggunakan titik tengah itu untuk melukiskan poligon kekerapan graf ini. Okey, di sini memberikan perhatian di sini tumpuannya tambah selang kelas okey dengan kekerapan sifar sebelum dan selepas. Okey, kita perlu tambahkan satu di depan, satu di akhir. Okey, kalau kita lihat di sini ada 5 selang kelas tetapi di sini tiba-tiba menjadi 7 selang kelas. Sebab kita perlu tambahkan satu kelas di pertama dan satu lagi kelas untuk kelas yang terakhir. Dengan itu kita akan menggunakan titik tengah, kita akan plotkan kekerapan itu untuk membentukkan satu poligon kekerapan. Cikgu rasa sampai sini untuk bahagian ini dan kita akan jumpa lagi dalam video yang lain. Sekian, terima kasih.